Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar YouTube channel ini. Untuk berita seterusnya bertajuk Konflik Rusia-Ukraine tak jejas pemulihan negara. Kuala Lumpur, serangan ke atas Ukraine dijangka tidak akan menjejaskan pemulihan ekonomi Malaysia dan prestasi keuangan syarikat korporat. Sekaligus, membolehkan pasaran saham tempatan meneruskan tren peningkatan kebelakangan ini. Penganalisis berkata, konflik di Eropah itu menyebabkan harga komoditi mengukuh yang memberikan impak langsung kepada Malaysia manakala pendedahan ekonomi negara terhadap Rusia dan Ukraine pula adalah rendah. Ketua Penyelidik TA Security Holdings Berhad, Kladher Govinden, berkata pihaknya masih mengekalkan sasaran penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI kepada 1.700 mata menjelang akhir tahun ini. Ketika serangan 11 September 2001 dan perang di Iraq, FBM KLCI melantun semula masing-masing pada bulan keempat dan ketiga, manakala insiden di Crimea tidak menampakkan kesan negatif, katanya. Pasaran keuangan global, termasuk FBM KLCI, susut selepas Rusia melancarkan pencerobohan berskala penuh ke atas Ukraine. Rusia yang tidak bersetuju dengan hasrat Ukraine untuk menyertai pertubuhan perjanjian Atlantik Utara NATO memberi amaran kepada bekas pengasas kesatuan Soviet itu untuk melupakan hasratnya untuk menerima kedaulatannya ke atas Crimea. Ukraine pula dilaporkan tidak akan berganjak dengan pendirian pro-Barat dan menerima sokongan Amerika Syarikat AS serta Kesatuan Eropa EU. Kladher berkata, emas sebagai komoditi selamat menunjukkan prestasi baik semasa tempo serangan 11 September, manakala harga minyak sawit mentah MSM yang jatuh pada mulanya meningkat disebabkan limpahan daripada ekspor kacang soya lebih kukuh. Sementara itu, RHB Research dalam nota penyelidikannya berkata, pasaran modal Malaysia kekal stabil walaupun sentimen risiko global semasa yang lemah disokong harga komoditi kukuh serta pendedahan ekonomi yang rendah kepada Rusia dan Ukraine. Firma penyelidikan itu berkata, Malaysia bersama Indonesia dan Thailand mendapat manfaat daripada syarat positif kejatuhan perdagangan yang berpunca daripada kenaikan harga makanan dan tenaga. Diperhatikan bahawa imbangan perdagangan keseluruhan Malaysia meningkat sedikit dengan imbangan perdagangan tenaga kelihatan berdaya tahan. Selain itu, kebanyakan pendedahan Malaysia terhadap pinjaman bank asing adalah kepada US, United Kingdom dan Jepun di samping berkemungkinan besar terhad kepada Rusia, katanya. Di Asia Tenggara, RHB Research berkata aliran modal bersih ke pasaran modal Malaysia, Indonesia dan Thailand akan kurang terjejas secara relatif berbanding Singapura yang sangat berkait dengan China dalam pasaran semasa. Dari aspek pertukaran asing, kami mengekalkan pandangan taktikal dolar AS dan ringgit dengan anjuran akhir suku pertama kekal pada 4.3, manakala bagi tempoh akhir 2022 pula kekal tidak berubah kepada 4.15. Dalam jangka masa terdekat, dolar AS akan kuku dan penghindaran risiko terhadap pasaran baharu muncul adalah pemacu utama unjuran dolar AS berbanding ringgit Malaysia, katanya.